الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan petunjuk dan hidayahnya, serta menjadikan kita di antara golongan manusia yang bukan setakat berjaya di atas dunia semata-mata, tetapi membawa kejayaan yang sama di akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah malam ini kita akan berbicara mengenai salah satu peperangan yang pernah dihadapi oleh sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama selepas kewafatan Rasulullah, yang menggalas dan memimpin tanggungjawab sebagai pemerintah, sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ialah sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita secara jelas mengetahui bahawa ketika tampuk pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berlaku beberapa perkara yang dianggap tidak menyenangkan, terutama tentang golongan-golongan yang tidak mahu membayar zakat, dan yang kedua ialah golongan-golongan yang murtad, yang telah keluar daripada agama Islam selepas kewafatan Rasulullah. Isu murtad adalah isu yang besar, yang tidak dipandang remeh dan ringan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah semata-mata mereka murtad, tidak menjadi permasalahan yang begitu besar. Tetapi yang lebih jauh ialah bukan setakat murtad, tetapi mereka telah melakukan gerakan-gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar pada ketika itu. Jadi mengingatkan suasana yang berlaku kepada kita sekarang, terutama banyaknya sabdaan-sabdaan daripada Rasulullah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan di akhir zaman, iaitu perkara-perkara yang menjadi asas, yang menjadi basic, iaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan yang paling besar. Mungkin sedar atau tidak sedar, perasan atau tidak perasan, musuh-musuh Allah ataupun musuh-musuh agama sentiasa rancak bergerak, mengatur rancangan dan strategi mereka untuk memanipulasi umat Islam,
Lebih jauh antara rancangan paling besar ialah nak mengeluarkan kita orang-orang Islam daripada agama suci ini. Dengan kata lain, mereka nak memurtadkan kita. Sama ada secara sedar atau tak sedar, sama ada kita perasan atau tak perasan, dengan mengenengahkan antaranya ialah bentuk-bentuk fahaman ataupun dipanggil ism ataupun ideologi-ideologi yang amat jelas sekali bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila umat Islam telah tertipu ataupun terjerat dengan permainan-permainan seperti ini, maka secara perlahan-lahan dan secara halus menyebabkan ada di kalangan umat Islam yang murtad, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Jadi untuk mengembalikan semula kekuatan kita atas nama pertahanan akidah dan keimanan, malam ini kita akan berkongsi kisah satu peperangan yang disebut sebagai Perang Yamamah yang pernah berlaku di bumi Najat, di semenanjung tanah Arab dahulu. Yang mana peperangan ini sebenarnya adalah peperangan yang mewakili sahabat-sahabat dan sebahagian besar umat Islam bertempur dengan golongan pemberontak daripada golongan Bani Hanifah, iaitu yang diketuai dan dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Tentu kita sedia maklum dalam sejarah, Musailamah Al-Kazzab ni adalah seorang yang pernah mengklaim diri dia ni adalah Nabi. Tapi sebenarnya dia ni bukan Nabi. Dia ni adalah Nabi palsu. Nama sebenar dia ialah Musailamah bin Habib. Tapi dipanggil atau dikelui Al-Kazzab kerana Al-Kazzab dalam bahasa Arab ni adalah pembohong, penipu, pendusta. Lantaran kerana dia mengklaim ataupun mendakwa dia ni seorang Nabi. Baik, dalam sejarah, kalau kita melihat rentetan manusia-manusia yang pernah mengaku jadi Nabi ni, sekurang-kurangnya ada 4 tokoh ataupun 4 figure. Yang paling terkenal ialah Musailamah Al-Kazzab. Yang kedua ialah sebelum tu tak jadi bini dia, seorang wanita, seorang perempuan. Lepas tu bila dia ni satu kepala, satu kefahaman dengan Musailamah, dia kahwin. Iaitu wanita yang bernama Sajah binti Al-Haris bin Suwaid bin Aqfan. Dia ni seorang wanita daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni adalah Bani yang mendiami bumi Najat, sama seperti Yamamah Bani Hanifah. Bani Tamim ni adalah suatu Bani antara suku Arab yang besar. Dalam tu kalau kita belajar sejarah tentang Bani Tamim ni, sekurang-kurang ada 7 suku besar. Pertama dipanggil suku Zaid Manah. Yang kedua suku Hanzalah. Yang ketiga suku Royah. Yang keempat suku Kulaib. Yang kelima suku Yarbu'. Bapak kepada Sajah tu suku Yarbu'. Dan Sajah hak mengaku perempuan wanita yang jadi Nabi palsu tu datang daripada suku ni. Sebab bapak dia suku Yarbu'. Yang keenam ada suku nama Nihshal. Dan yang ketujuh suku nama Masyaja'. Baik, mak kepada Sajah ni seorang wanita Iraq. Bukan kawasan semenanjung tanah Arab. Dia seorang wanita daripada kabilah Bani Taghlib. Baik, Sajah ni pada asalnya adalah Kristian Arab. Kristian Arab. Walaupun dia tu Bani Tamim suku Yarbu', tapi dia seorang Kristian Arab. Jadi bila dia masuk dalam suku Bani Tamim ni, dialah yang melancarkan gerakan saraf supaya orang-orang Bani Tamim ni menafikan ataupun mengelakkan diri mereka bayar zakat kepada pemerintah selepas kewafatan Nabi. Jadi dialah yang pi meracun, dialah pi mengapi-apikan Bani Tamim supaya jangan bayar zakat. Dan kemudian selepas naiknya 2 orang Nabi palsu, yang lebih awal iaitu Musailamah, seorang lagi nama Tulaihah Al-Asadi.
Jadi dia pun berasa nak claim Nabi juga. Padahal hak dua orang sebelum ni lelaki. Biasa nak claim Nabi ni lelaki lah, tapi dia perempuan nak claim juga. Jadi akhirnya dia mengumpul lebih kurang 4,000 orang. Dia nak melakukan pemberontakan pada masa tu. Kalau kita melihat, fikir punya fikir, kenapa jumlah yang 4,000 ni sanggup mengikuti di belakang saja? Secara psikologi, kalau kita lihat, mengapa otak yang diberikan oleh Allah, akal yang dikurniakan ni begitu bodoh, sehingga sanggup mengikuti seorang pemimpin yang mendakwa dia seorang Nabi, lebih-lebih lagi di kalangan wanita. Dan Nabi ni pula, larang orang bayar zakat pula. Lepas larang orang bersekutu dengan kepimpinan Islam. Jadi begitulah, dalam realiti sekarang, kita panggil putaran alam ni, di mana saja ada kebenaran, confirm di belakang kebenaran tu ada pengikut. Dan begitu jugalah sebaliknya, di mana ada kebatilan, pengikut dia pun ada. Di mana ada kesesatan, pengikut hak sesat pun akan ada. Baik, sebab adanya pengikut-pengikut inilah dia mendapat kekuatan. Maka sebelum dia nak melakukan pemberontakan tu, tiba-tiba terdengar suatu berita bahawa Tulaihah, seorang lagi yang selepas Musailamah tu, telah mati dibunuh. Nabi palsu tu telah mati dibunuh oleh angkatan tentera-tentera Islam yang dipimpin sahabat. Jadi dia mengurung dan mematikan niat dia. Oh, mati dah seorang, jadi tak berapa nak jadi beranilah. Jadi dia berundur buat sementara waktu, dan bila dia bergabung dengan Musailamah, jadi mereka ni punya satu fikrah, satu persefahaman dalam fikiran, akhirnya dia kahwin dengan Musailamah. Lepas kahwin dengan Musailamah, seseolah Nabi palsu jantan kahwin dengan Nabi palsu betina. Lepas tu dia bergilik-gilik, tahun ni hang jadi Nabi, lepas tu aku pula jadi Nabi. Jadi lucu pula. Baik. Seorang lagi dalam sejarah, Abu Aswad Al-Ansi. Itu juga seorang Nabi palsu, Abu Aswad Al-Ansi. Baik, kembali kepada konteks Perang Yamamah. Bila kita bincang tentang Perang Yamamah ni, kita tidak dapat lari daripada tokoh-tokoh besar yang terlibat. Terutama dua komander perang pasukan Islam, iaitu anak Abu Jahal. Abu Jahal tu dah wafat pula Abu Jahal ni. Wafat ni sebenarnya bahasa Arab je. Kalau kata wafat ni mati dah. Tapi kata, nak tak wafat pada Abu Jahal, tak berapa nak kena dah. Baik, kembali. Ikrimah bin Abu Jahal ni ialah anak Abu Jahal yang mana dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dan seorang lagi komander perang yang besar ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni pun lewat masuk Islam, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, baru Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Kalau tuan-tuan perasan, sewaktu peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu, dua orang ni lah yang menjadi komander perang tentera kafir musyrikin. Ikrimah bin Abu Jahal dengan Khalid bin Al-Walid ni jadi komander perang kafir musyrikin sewaktu Nabi ni nak bertolak ke Mekah. Mereka dua orang ni lah yang jadi penghalang daripada Nabi masuk untuk ziarah dan menunaikan umrah tahun 6 Hijrah tu. Lalu terjadilah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Tetapi di sini nak gambarkan kepada kita, bila mana seorang tu dapat hidayah dan petunjuk Allah, dia boleh tukar karakter orang tu jadi jasa yang besar dalam Islam. Begitulah dengan kedua tokoh ni, jadi tokoh yang berjasa dalam Perang Yamamah. Secara ringkas, selepas Rasulullah wafat, kita menyaksikan satu peristiwa yang tak dapat disangka-sangka oleh umat Islam. Dulu penghujung hayat Nabi, bila turunnya surah Iza Ja'a Nasrullah, itu adalah satu gambaran ramainya manusia pada masa itu daripada pelbagai bilangan suku-suku dan kabilah masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan kejayaan dakwah Rasulullah pada penghujung kehidupan beliau. Seluruh boleh dikatakan semenanjung tanah Arab itu telah berjaya diislamkan. Tetapi yang berlaku paling sedis dan sedih bila Rasulullah wafat,
Hak ramai-ramai masuk Islam berbondong tadi dia jadi bertukar. Dia jadi terbalik, ramai-ramai pula murtad, ramai-ramai pula keluar. Murtad saja, keluar saja, tetapi lebih jauh mereka melakukan pemberontakan sebagaimana yang kita cerita di awal muqaddimah. Baik. Antara 3 tempat paling tegar lagi mempertahankan Islam pada masa itu, yang masih kuat, Mekah. Yang kedua Madinah, yang ketiga Taif. Hak ni lagi masih kuat berpegang dengan Islam pada masa itu, di samping ada beberapa suku dan kabilah yang duk bertebaran di merata-rata masih berpegang dengan Islam yang kuat. Tetapi kebanyakan kabilah-kabilah yang agak jauh dan pendalaman, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Abu Bakar. Sekaligus sebenarnya adalah pemberontakan terhadap agama Islam. Baik. Musailamah Al-Kazzab ni seorang lelaki daripada Bani Hanifah, yang mana ketika hayat Nabi itu, Nabi duk masih ada, Nabi duk masih hidup ni, dia pernah masuk Islam. Dia pernah jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Bahkan dalam kitab-kitab sirah meriwayatkan dan merekodkan dia pernah bina masjid di Yamamah untuk orang-orang Islam ni bersolat. Tetapi ketika Rasulullah masih hidup juga, dia juga mengaku sebagai Nabi palsu dan dia pernah mengutus surat kepada Nabi menyatakan hal tersebut, dan Nabi hantar pula utusan dia 2 orang yang akhirnya utusan Nabi ni dibunuh. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, mereka makin ramai, mereka makin kuat, sehingga pasukan yang akan dihadapi oleh sahabat-sahabat Islam ni, di belakang Musailamah tu ada jumlah lebih kurang 40,000. Besar tuan-tuan 40,000 ni. Dalam sejarah perang Islam sebagai contoh, dalam perang Badar kita menyaksikan Islam lebih kurang 313. Kecil. Dalam perang Uhud kita ada lebih kurang 1,000. Kecil. Dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit kita ada 3,000. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bawa 1,500 orang. Paling besar pun ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah bawa 10,000. Hak ni nak hadapi satu pasukan musuh yang begitu kuat, yang begitu besar, dipimpin oleh Musailamah 40,000. 40,000 tuan-tuan. Dan tentera Islam yang menentang Musailamah pada masa ni jumlah dia lebih kurang berapa? 13,000 orang. 13,000 nak lawan 40,000. Purata atas kertas seorang Islam perlu lawan 3 musuh. Purata lah kita kata seorang Islam kena lawan 3 tentera musuh. Jadi mereka ni berperang di Najat di satu tempat nama Yamamah. Apa yang menyebabkan Islam tidak boleh menghantar tentera yang lebih besar? Macam ni. Sebab kumpulan-kumpulan yang murtad tu banyak tempat, dan ini perlu disettlekan, ataupun dengan kata lain perlu ditangani oleh Saidina Abu Bakar dengan begitu teliti. Jadi Abu Bakar terpaksa membentuk lebih kurang 11 batalion. Bayangkan daripada sahabat-sahabat dan tentera Islam yang ramai nak kena pecah pula mengikut suasana dan condition. Hak ni nak hantar banyak mana, hak ni banyak mana ke sebelah tempat. Jadi yang dapat dihantar kepada Musailamah lebih kurang 13,000. Tu pun kira hebat dah, kira besar. Yang pertama sekali dihantar bukan Khalid lagi jadi panglima perang. Yang pertama dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Buat pertama kali Ikrimah bertempur ni, mereka langsung tidak goyah. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang boleh mengecilkan pertahanan dan kekuatan mereka sewaktu tentera Islam di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu Saidina Abu Bakar tukar strategi dengan meletakkan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang, mengingatkan jasa-jasanya yang banyak dalam peperangan sebelum ini dan kehebatan dia sebagai orator. Orator ni satu istilah yang diberikan kepada panglima perang yang bijak mengatur pelaksanaan dan strategi peperangan. Sebab zaman perang Uhud dulu yang jadi
Ramai sahabat-sahabat pemanah atas Bukit Uhud tu kerana siapa? Kerana Khalid ni lah yang pi pusing kat belakang tu, yang hampir mengorbankan sejumlah besar sahabat-sahabat pemanah di atas Bukit Uhud. Jadi rancangan awalnya yang dapat information kepada orang Islam selepas serangan yang pertama tu, rupa-rupanya Yamamah ni adalah suatu bumi yang terkenal dengan industri, kita kata, pembuatan besi, dan mereka antara tempat pembuatan bilah-bilah pedang yang terbaik. Kalau kita tengok sejarah pedang-pedang Nabi yang banyak tu, ada sebilah pedang Nabi dibuat oleh orang Bani Hanifah ni lah. Mereka hebat dalam pertukangan besi, terutama di bahagian buat pedang. Jadi kita ni nak berlawang dengan orang yang terror buat pedang, memang logistik dia hebat lah. Apa maksud logistik? Prasana, peralatan ataupun perkakasan perang. Jumlah pula ramai. Jagoan-jagoan, hak pemanah pun hebat, main pedang pun hebat, berkuda pun hebat. Satu pasukan yang cukup besar untuk dihadapi oleh orang Islam. Informasi awal yang dapat ialah ramai hak duk belakang Musailamah ni sebenarnya bukan sukakan dia sangat pun. Bukan semua orang sukakan Musailamah. Tetapi mereka sanggup duk belakang Musailamah kerana isu sentimen dan ketaksuban pada suku dan kabilah. Semangat tu, cintakan suku, cintakan kabilah tu lebih tebal. Sebab tu ada sebahagian besar mereka sanggup mengeluarkan perkataan macam ni. Dengar perkataan pengikut-pengikut dia. Sesungguhnya, demi Tuhan, dia bersaksi demi Tuhan, Musailamah di sisi kami ni adalah seorang lelaki yang bersifat pembual besar. Bual je besar. Padahal mereka ni penyokong Musailamah. Di sisi kami yang kami kenal, Musailamah ni seorang lelaki yang bersifat pembual besar. Dan begitu juga kami mengakui di sisi kami Muhammad itu, merujuk kepada Nabi Muhammad, adalah seorang lelaki yang benar. Dia mengakui Musailamah bual besar, Nabi itu lelaki yang benar. Tetapi seorang lelaki yang bersifat pembual besar, Musailamah, lebih kami cintai. Sebab dia daripada kabilah Bani Hanifah dan Bani Rabi'ah, lebih kami cintai daripada seorang lelaki yang benar daripada kalangan kabilah Bani Mudhar. Bani Mudhar tu keluarga Rasulullah. Musailamah tu keluarga Hanifah, termasuk keluarga Rabi'ah. Tapi sebab sentimen dan suku kepada cintakan kabilah tu, walaupun Musailamah tu buat je besar, tapi sebab suku dia tu hebat. Walaupun Nabi tu betul, tapi kabilah Bani Mudhar tu dianggap lebih rendah dari kabilah mereka, dia tolak Nabi. Ini dapat informasi kepada kita bahawa mereka duduk belakang Musailamah sebagai penyokong tu bukan kepada kebenaran, tapi lebih kepada sentimen dan ketaksuban semata-mata. Baik, inilah yang bahaya. Tuan-tuan, kalau kita taksub, biar orang nak kata kita taksub, tak apa. Asalkan taksub kita pada hakikah. Taksub kita pada kebenaran. Taksub kita pada benda yang hak. Orang nak tuduh kamu ni melampau lah, kamu taksub ke, tak apa. Janji hak aku taksub ni benda betul, benda benar. Tapi jangan sesekali kita taksub, kita melampau pada isu-isu yang melibatkan perkauman. Isu-isu kita kata seperti mengangkat kemuliaan atau kelebihan sesuatu kaum, sesuatu suku, nak dibanding-banding pula dengan kaum dan suku-suku yang lain. Ini sebagai contoh. Benda ni tak akan bertahan lama. Kembali kepada isu perang Yamamah tadi. Awal strategi yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ni, sahabat-sahabat ni dipecahkan sama seperti strategi yang dimainkan oleh Musailamah. Musailamah dia pecah tentera dia kepada 3. Hak bahagian tengah dipimpin oleh diri dia sendiri. Dia jadi pemimpin bahagian tengah. Bahagian sayap kanan ada seorang lelaki yang bernama Muhakim bin Tufail. Muhakim bin Tufail. Di sebelah bahagian sayap kiri, pemimpin dia Ar-Rajal. Itu sebelah Musailamah. Manakala di sebelah tentera Islam ni, hak tengah dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Hak tengah.
Bahagian sayap kanan dipimpin oleh adik kepada Saidina Umar, iaitu Zaid bin Al-Khattab, adik Saidina Umar, sayap belah kanan. Belah kiri, seorang lelaki yang bernama Abu Huzaifah. Kalau Zaid bin Khattab, mungkin ada kita yang pernah dengar nama dia. Abu Huzaifah di sini bukan merujuk kepada Huzaifah Al-Yamani, penanggung dan pemegang rahsia Nabi, bukan. Huzaifah Al-Yamani orang lain. Abu Huzaifah ni adalah anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, adik-beradik dia Al-Walid bin Utbah. Antara dua nama yang pernah didoakan laknat oleh Nabi. Dulu sebelum berlaku perang Badar, selepas peristiwa hijrah, Nabi pernah mendoakan laknat kepada 7 orang musuh. Antara yang didoakan laknat Abu Jahal. Yang didoakan laknat Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal tu, hak siksa Bilal tu. Lepas tu Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Al-Mughirah, apa? 7 orang ni lah hak Nabi doa tu. Perang Badar hak ni KO paling awal. 7 tu hak KO paling awal hak ni lah. Abu Jahal pun mati perang Badar. Semua nama tu mati perang Badar. Tapi alhamdulillah keturunan dia, salah seorang keturunan Utbah bin Rabi'ah, nama dia Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni jadi pemimpin sayap kiri. Dalam pemimpin sayap kanan, sayap kiri itu juga, mereka berperang. Dan sentimen sinonim peperangan Nabi-Nabi hantar sebelum ni pun ada panji-panji ataupun liwak yang mewakili sahabat Muhajirin, yang mewakili sahabat Ansar. Sahabat Muhajirin dipegang oleh seorang lelaki yang bernama Salim. Hak Ansar dipegang oleh sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Baik. Apa hubungan Salim dengan Abu Huzaifah tadi? Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi kata, pelajarilah Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran ni daripada 4 orang ni. Kalau nak belajar Quran, Nabi pesan pada sahabat-sahabat, ambil ilmu Al-Quran daripada 4 orang ni. Nama pertama yang Rasulullah sebut ialah Abdullah bin Mas'ud, hebat dalam ilmu Quran. Yang kedua, Nabi sebut nama Ubay bin Ka'ab, hebat Al-Quran. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal, hebat Al-Quran. Yang keempat, Nabi sebut Salim maula Abu Huzaifah. Jadi Salim pun jadi pemegang bendera Muhajirin. Abu Huzaifah, tuan dia tu, jadi ketua sayap kiri. Dua-dua ni Allah takdirkan syahid dalam medan perang Yamamah ni. Yang lebih awal meninggal tuan dia, Abu Huzaifah. Dan waktu, siapa tadi? Allahu Akbar. Salim tadi hampir nazak, dia masih tanya kepada sahabat yang duk pangku dan papah dia tu. Dia kena teruk dah. Jadi dia tanya bagaimana keadaan tuan dia, maula dia, Abu Huzaifah. Mereka habaq kat dia, Abu Huzaifah dah lebih awal syahid daripada kamu. Lalu dia senyum. Dia kata, kalau ditakdirkan Allah, aku juga syahid pada hari ini. Lepas pada peperangan ni, ambil mayat aku, angkat usung, pergi letak sebelah tuan aku, Abu Huzaifah. Itu antara pesanan dia kepada sahabat-sahabat sekiranya dia mati syahid. Peperang Yamamah ni peperangan dahsyat, tuan-tuan. Nanti kita akan cerita beberapa clue mengenai peperangan ni. Baik. Peringkat awal, strategi yang diatur oleh Khalid bin Al-Walid ni memang berjaya dan menjadi, yang menyebabkan musuh ni terpukul dan hampir mundur ke belakang. Tetapi dengan kebijaksanaan orator di sebelah lawan Musailamah tu, mereka counter, reverse balik serangan tadi. Akhirnya geng-geng Islam pula terpukul ke belakang. Dan pada saat-saat genting, sehingga pasukan musuh ni dia masuk melalui 3 penjuru. Maksudnya hak sayap kiri depa, sayap kanan depa, hak tengah depa tak serang bersemuka dengan sayap-sayap sama tengah tadi. Depa pi serang 3 tu buat bentuk tajam, pi serang bahagian tengah. Jadi semua sayap kanan pi masuk tengah, hak tengah pun pi tengah, hak kiri pun pi tengah. Jadi merebakkan pasukan Khalid Al-Walid ni terundur sampai ke tahap musuh boleh masuk dalam kemah khas
komander perang. Maksudnya kemah khas yang didirikan kepada Khalid bin Al-Walid. Sampai mereka berjaya turun daripada kuda-kuda, cabut kain kemah, cabut tiang-tiang kemah, yang kebetulan dalam tu ada isteri Khalid bin Al-Walid yang dia bawa sekali. Hampir-hampir terbunuh, tapi berjaya diselamatkan oleh sahabat-sahabat. Lepas itulah baru strategi Khalid bertukar. Khalid melihat, dia dapat idea strategi ni daripada bagaimana musuh mencorakkan pasukan mereka. Sebab yang menjadi penyokong-penyokong Musailamah Al-Kazzab ni terdiri daripada pelbagai kabilah dan suku. Suku ni hak nak murtad join dia, kabilah ni hak nak murtad join dia, ramai. Jadi Khalid bin Al-Walid pun sedar, selain daripada sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, mereka juga punya sahabat-sahabat yang duduk kabilah-kabilah dan suku di pendalaman. Lalu dia buat di bawah Muhajirin, di bawah Ansar ni satu skuadron. Dia panggil pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh suku masing-masing. Terutama kalau dalam tu ada ayah dengan bapa terlibat sekali. Contohlah kita kata, orang-orang kawasan Bayan Lepas ni geng-geng Ansar. Contohlah kata, geng-geng Ansar. Sebelum ni kita duduk dalam satu pasukan, bercampur semua. Tapi strategi yang ditukar, bawah pasukan kita Bayan Lepas ni, dipanggil Ansar ni, dia bentuk skuadron-skuadron kecil. Geng Saidina Umar Al-Khattab, dia ada geng dia, dengan pengurusi dianya, AJK dianya, duduk bawah tu juga. Tapi dia membentuk skuadron kecil. Mayang Pasir punya, dia ada hak dia. Kemudian Sungai Tiram dia ada hak dia. Bayan Lepas punya dia ada hak dia. Tapi masih duduk bawah satu pasukan. Dan kalau boleh dalam tu, biar ada bapa dengan anak. Supaya rasa kesan peperangan ni, dua-dua boleh tunjuk semangat kejantanan masing-masing. Bapa ni nak tunjuk kepada anak semangat keperwiraan dia. Anak juga nak tunjuk semangat kejantanan dia pada bapa dalam peperangan ni. Okey, boleh faham? Jadi bila dia susun strategi macam ni, akhirnya berjaya. Musuh ramai yang terpukul. Macam ni lah mudah. Sebelum kita pi pada clue yang terakhir, Islam ada 13,000, lebih kurang 13,000. Mereka ada 40,000. Islam yang terkorban cuma 1,200. Daripada 13,000, 1,200. Mereka daripada 40,000, 21,000 yang mati. Hebatlah tentera Islam tak? Walaupun bilangan kecil, kita kehilangan 1,200 sahabat saja. Mereka 21,000. Dalam 1,200 sahabat itulah yang pernah dibimbangi oleh Saidina Umar, iaitu orang Islam kehilangan 70 sahabat yang hafiz Quran dalam perang ni lah. 70 sahabat Nabi tu daripada 1,200, yang meninggal tu 70 orang hafal Quran. Jadi bila habis perang Yamamah, Saidina Umar bin Al-Khattab menyarankan kepada Saidina Abu Bakar, kalau nak tulis Quran, boleh dah. Sebab memandangkan perang ni saja, hak hafal Quran 70 orang dah hilang. Maksudnya bila matinya penghafal Quran, maksudnya hafalan tu dia tak pergi pada orang lain. Hafalan tu pergi ke mana? Hafalan tu akan pergi bersama dengan kewafatan dia. Bukan kata, aku nak mati dah, aku pindahkan hafalan aku pada sahabat lain. Kalau boleh pindah lagu tu tak apa, tak risau sangat. Hak ni pula, aku nak mati dah, aku pindah hafalan ni pada hak ni. Tak apa lagu tu. Ni mati-mati ya. Lepas tu kalau hak duk ada ni lagi ada peperangan, mati lagi. Kalau hak duk ada ni ada perang lain, mati lagi. Mati, takut jumlah tu lagi kecil. Jadi Saidina start mengumpulkan Al-Quran ni sebenarnya start zaman Saidina Abu Bakar lagi. Cuma pembukuan yang komplit dan sempurna berlaku pada zaman Saidina Osman. Tu. Jadi zaman Saidina Umar pun duk kumpul lagi, kemudian baru ditulis oleh sahabat. Baik. Bila tentera Islam ni kuat, walaupun dalam keadaan kuat, musuh pun masih ramai. Saya nak sebut beberapa peristiwa yang menyayat hati. Peristiwa menyayat hati. Pertama ialah tentang Sabit bin Qais. Hak kata pemegang panji apa? Pemegang panji sahabat-sahabat Ansar. Sabit bin Qais ni sebelum masuk perang Yamamah, dia dah siap bawa kain kafan dia dah.
Sebelum perang lagi dia bawa kain kafan dah. Sebab dia tahu berkemungkinan P ni antara hidup dengan mati. Kita cuma 13 nak lawan 40. Jadi apa inisiatif yang dia buat? Dia tak mahu menyebabkan ketakutan pada diri dia yang boleh menyebabkan dia lari daripada medan perang ni. Maka dia gali lubang. Di pasir tu dia gali parah lutut. Dia masuk dalam lubang tu, dia kambuh balik. Seolah, lepas tu dia tak boleh nak bergerak lah. Maksudnya tak mau lari di situ. Jadi dia kambuh tu duduk dalam tu. Orang mari duduk lawan pedang, orang mari duduk lawan tombak, lawan pedang. Last kali ramai orang ni terbunuhlah dia. Matilah dia dalam keadaan syahid. Lepas tu sahabat lain ambil pula panji yang dipegang oleh dia, meneruskan perjuangan. Bagaimana pula dengan bahagian sayap kanan yang dipimpin oleh Zaid bin Khattab? Zaid bin Khattab, adik Saidina Umar, juga gugur. Tapi perkataan terakhir yang dia sebut, wahai sahabat-sahabat tentera Islam, gigitlah Islam itu dengan gigi-gigi geraham kamu. Pegang Islam sungguh-sungguh, tebaslah musuh-musuh kamu pada hari ini dan majulah terus ke depan sehingga musuh Allah itu kalah dan musnah. Sesungguhnya aku sesekali tidak akan mengucapkan kalimah ataupun perkataan selepas ucapan ini. Maksudnya, inilah ucapan terakhir dia. Lepas pada ni aku tak mau cakap dengan siapa-siapa, aku nak terjun dalam peperangan. Sama ada peperangan ni berakhir dengan dua benda. Pertama, kekalahan dan kematian Musailamah, ataupun yang kedua, aku sendiri syahid menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata Zaid bin Khattab, adik kepada Saidina Umar, yang juga terkorban. Dan juga terkorban ialah pemegang panji Salim tadi, sahabat-sahabat Muhajirin. Salim ni dia punya kontur tubuh, kalau kita baca, dia taklah nampak sekuat sahabat lain. Dia punya kontur tubuh, poster tubuh dia tu, bukan poster POSTER, tu poster orang tampai. POSTUR, poster tubuh, bentuk tubuh. Takut entah apa ustaz poster ni. Okey. Tak berapa kuat. Jadi sahabat-sahabat ni ada yang tak berapa yakin dia jadi pemegang liwat, pemegang panji tu. Jadi atas keresahan tersebut, dia sebut kepada sahabat, kalaulah sekiranya kekalahan pasukan tentera Islam ni, kekalahan dia disebabkan oleh aku. Nampak aku ni nampak tak berapa kuat, tak berapa ganas ni. Kalau kekalahan tentera Islam ni disebabkan oleh aku, maka aku akan menganggap bahawa akulah seburuk-buruk penghafal Al-Quran. Maksudnya dia sebut perkataan tadi untuk menaikkan semangat dia. Maknanya kalau Islam hari ni kalah, kamu semua ni sahabat Muhajirin hak duduk belakang aku, hak pegang bendera ni kalah, disebabkan musuh pandang aku ni lemah, maka aku menganggap aku ini adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran. Untuk menaikkan semangat dia. Akhir sekali dia maju ke medan dan dia sendiri terkorban. Itulah yang saya sebut tadi, yang dia minta selepas kewafatan dia syahid, letak dengan tuan dia Abu Huzaifah Salim. Orang yang hebat ilmu Al-Quran, yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Jadi bila tonggak-tonggak besar ni dah banyak jatuh, dah banyak tewas, termasuk dalam 1200 tadilah, maka waktu itulah Khalid terpandang seorang anak muda yang dia berasa untuk peperangan kali ini, dan sebenarnya kita kata hari itu adalah hari milik anak muda ni lah. Sebagaimana Rasulullah pernah sebut tentang isu dalam perang Uhud kan. Hari ini, maksud hari perang Uhud tu keseluruhan adalah milik Talhah bin Ubaidillah. Apa maksud dia? Maksud dia Talhah adalah sebagai nadi. Kalau kita main bola, dia ni dianggap sebagai key player lah. Contoh kita kata Malaysia menang melawan Nepal je pun. Berapa? 7-0. Jadi kunci kemenangan, siapa key player yang duk susun atok malam tu? Ada seorang. Dia ni lah key player malam tu. Mungkin hari lain dia tak main tak best pun, tapi untuk malam tu dialah key player yang susun sehingga capai kemenangan 7-0 tadi.
Jadi untuk key player bagi perang Yamamah ni seorang sahabat yang bernama Al-Barra' bin Malik. Satu nama yang jarang kita dengar. Tapi nama abang dia selalu kita dengar. Al-Barra' bin Malik ni ialah adik kepada sahabat besar Sayyidina Anas bin Malik. Bila sebut Anas bin Malik tu, biasa dengar Ustaz. Sebab Anas ni adalah pelayan, salah seorang pelayan Rasulullah. Dia ni anak kepada seorang wanita yang terkenal. Seorang wanita terkenal. Dalam sejarah, Rasulullah pernah menuturkan 10 sahabat Nabi yang masuk syurga kan? 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Sahabat 4, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, antaranya lagi siapa dia? Waqqas. Sayyidina Abu Waqqas ke? Sa'ad bin Abu Waqqas, Ubaidah bin Al-Jarrah kan? Tapi dalam masa hani ditetapkan oleh Rasulullah sebagai sahabat yang dijamin masuk syurga, kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi, ramai lagi yang seolah-olah flow ucapan Nabi itu sudah memberi jaminan dia masuk syurga. Ada lagi, terutama Bilal kan? Bilal bin Rabah. Flow Nabi cerita tu seolah-olah Bilal akan berada di syurga. Sama juga dengan sahabiah, sahabat di kalangan wanita, kalau tengok flow tu ada lebih 22 orang yang ada unsur-unsur jaminan mereka akan ditempatkan di syurga. Antara yang paling besar ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman dulu dia pernah kahwin dengan lelaki. Kemudian kematian atau bercerai, dia jadi janda. Dia ada seorang anak nama Aiman, sebab tu dia Ummu Aiman tu. Aiman anak dia ni masuk Islam, dan Aiman ni mati selepas pembukaan kota Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah ada 2 peperangan. Satu perang Hunain, satu perang Taif. Dalam perang Hunain itulah Aiman anak Ummu Aiman ni meninggal dunia. Waktu itu anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, berkahwin dengan sepupu Nabi. Lepas tu jadi isteri Nabi lah, Zainab binti Jahshin. Bila Zaid menceraikan Zainab, Rasulullah kahwin dengan Zainab. Zaid, anak angkat dia, jadi bujang. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang nak berkahwin dan memiliki ciri-ciri sifat wanita ahli syurga, maka kahwinilah Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harisah meminang Ummu Aiman, kahwin dengan Ummu Aiman. Lalu dapat seorang anak yang hebat, Usamah bin Zaid, yang jadi komander perang dalam perang yang menentang Rom tu kan. Ramai sahabat senior rasa tak puas hati. Pasal apa? Dia ni muda lagi, umur belasan tahun, Rasulullah angkat dia jadi komander perang, sedangkan sahabat-sahabat senior ramai lagi masih hidup. Okey, itu Usamah bin Zaid. Satu lagi Ummu Sulaim. Bila Rasulullah ni masuk syurga, Rasulullah terdengar geseran kaki berjalan. Lalu Rasulullah tanya, geseran tapakkan kaki siapa? Itu adalah derapan tapak kaki Rumaisyah binti Milhan. Itulah nama sebenar Ummu Sulaim. Rumaisyah binti Milhan. Dialah ibu kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim ni, dan juga ibu kepada Al-Barra' bin Malik. Tu. Bapa mereka Malik bin Nadar lah, bin Malik tu. Tapi lepas Malik bin Nadar meninggal, dia kahwin lagi semasa di Madinah dengan Zaid bin Sahal, ataupun gelaran dia Abu Talhah. Nak kahwin tu payah sebab Abu Talhah ni musyrik, kafir. Dia wagi banyak mahar, hak mahal-mahal. Dia orang baik, dia akhlak baik, cuma dia musyrik. Last kali Ummu Sulaim kata, pandangan aku pada kamu wahai Abu Talhah, kalau sekiranya seorang lelaki yang baik seperti kamu ni meminang mana-mana wanita, tak ada seorang pun wanita akan menolak kamu. Itu gambaran baik dan solehnya seorang lelaki yang bernama Abu Talhah walaupun dia musyrik. Dia sebut, kalau kamu meminang mana-mana perempuan, pasti tak ada seorang pun akan tolak. Bagusnya. Tapi sebab apa aku tolak kamu? Sebab aku Islam, kamu musyrik. Jadi perlu aku buat apa? Pergi jumpa Nabi, kamu masuk Islam, kamu boleh kahwin dengan aku. Jadi dia pun pergi jumpa Nabi, masuk Islam, lepas tu kahwin.
Dia minta Anas bin Malik anak dia lah tolong kahwinkan dia dengan Abu Talha. Jadi sebab tu sahabat Sabit bin Qais, hak kata tanam kaki parah lutut tadi, hari perkahwinan tu Sabit bin Qais ni lah sebut, sesungguhnya aku dalam sejarah hidup aku ni tak pernah tengok mana-mana lelaki yang membayar mahar paling mahar. Mahar paling mahal. Jadi jangan takut bunyi mahar paling mahar pula. Mahar paling mahal selain daripada perkahwinan Ummu Sulaim dan Abu Talha. Kerana nak kahwin tu kena korbankan kepercayaan musyrik dia dengan masuk Islam, dan memang mahar hak sebenar pun mahar mahal-mahal sebab dia orang berada. Okey, tinggalkan hak tu. Cuma nak habaq, ibu kepada Barra' bin Malik ni, Ummu Sulaim, orang hebat. Sudah ada flow jaminan syurga pada hadis Nabi. Abang dia Anas bin Malik pun orang hebat. Dia ni seorang satu yang berbeza dengan watak daripada abang dia. Dia ada seorang lagi adik. Adik tu adik tiri lah. Lepas mak dia Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha, dia dapat adik nama Abu Umair. Adik dia ni suka bela burung, main dengan burung. Burung betul lah, bukan burung lain. Kan ada hadis Nabi pernah jumpa, Nabi selalu jumpa seorang budak. Itulah Abu Umair. Kan Nabi duk apa, kalau kita bahasa Indo dia panggil bercanda, melawak lah, kita kata bergurau. Satu hari tu burung dia mati kan, Nabi sejukkan hati dia. Itulah kisah suka duka Nabi, ada seorang tentang burung dia tu. Tu adik tiri dia lah. Okey. Kembali, perwatakan dia ni lagu ni. Dia ni seorang lelaki, rambut dia ni selalu kusuk masai. Selalu kusuk masai. Jenis tubuh dia selalu berdebu. Konta kulit dia pun hebat. Dia pun jenis orang yang tak dengar kata. Apa yang dia nak buat, dia akan buat. Jenis orang yang tahap berani, tahap gila, tahap ko. Tahap ko. Sebab sebelum perang Yamamah ni, seingat saya rekod sahabat yang nama Barra' bin Malik ni dalam jagoan duel, tahu perang duel, seorang sama seorang, dia dah bunuh hampir 100 orang. Hak satu lawan satu ni, 100 orang lebih dah dia bunuh. Tu tak kira dalam peperangan sebelum ni. Sampaikan hebat tak hebat dia ketika zaman pemerintahan Saidina Umar, tengok Saidina Umar kena hantar setiap kepada duta ataupun gubernur dia tu, bawah khalifah ni dia ada wilayah, dia ada provinsi dia panggil. Setiap wilayah dan provinsi khalifah lantik gubernur. Jadi zaman khalifah Saidina Umar, dia kena hantar utusan kepada setiap gubernur. Isi surat dalam utusan tu sama. Bila gubernur buka, apa dia yang Umar tulis? Hendaknya di antara kamu yang bertindak sebagai gubernur, jangan sesekali pernah ataupun akan melantik Barra' bin Malik sebagai komander perang. Larang. Kerana aku bimbang, dia akan mencelakakan dan membahayakan tentera-tentera di belakang dia akibat keberanian dia yang melampau. Jadi mana-mana tu kalau nak lantik pun, walaupun dia hebat, jangan lantik dia jadi ketua. Sebab dia ni jenis orang yang terlampau berani ni, dia macam ikut kepala dia je. Jadi takut hak belakang tu membahayakan, mudarat. Jangan lantik. Tu sampai tahap umat kena hantar setiap gubernur. Dia memang lagu tu sungguh. Jadi nak habaq dia ni, bila Saidina Khalid bin Al-Walid pandang dia, harapan hari ni hanya ada pada kamu, wahai sahabat Ansar, pemuda Ansar. Dia naik semangat. Dia terus meluru dalam pasukan musuh, dia tebas habis. Sehingga musuh ni jadi terpaku. Sudah. Akhirnya, akibat daripada semangat yang dia tunjuk, sahabat lain pun mula naik syekh, mula naik selamat. Serang, akhirnya musuh mundur. Bila musuh mundur tu, mereka berlindung di satu benteng. Dulu benteng ni besar, benteng ni luas dan benteng ni tinggi. Dulu benteng ni dinamakan Taman Pemurah. Benteng ni, Taman Pemurah. Last kali lepas perang dipanggil Benteng Kematian. Pasal apa benteng kematian? Berpuluh ribu mati dalam ni. Perang ni dah lah. Jadi mereka masuk, mereka kunci pintu belah dalam tu, mereka bersembunyi. Bila mereka bersembunyi dalam benteng, sahabat-sahabat buat lingkungan. Lingkung benteng.
Akhirnya mereka arahkan pemanah-pemanah mereka lepaskan anak panah dari dalam benteng, ramai-ramai. Jadi bila keluar daripada benteng, seolah-olah sahabat ni dihujani dengan anak-anak panah. Jadi suasana kalut tu yang boleh memudaratkan sahabat dengan serangan hujanan anak panah tadi, maka cara yang dibuat oleh Barra' bin Malik ni, dia minta sahabat-sahabat ni buat satu macam tempat duduk. Sebab dia ni bukan orang besar sangat pun. Dia pun tak berat. Jadi macam satu tempat duduk ni diletak di atas bilah-bilah muncung lembing, muncung tombak macam ni. Dia buat macam lengkungan, curve, bentuk curve. Bayangkan belakang saya ni benteng depa, pintu benteng depa, menghadap kot ni, kita ramai-ramai buat bentuk curve. Di tangan masing-masing hak membentuk curve tu ada tombak yang dihalakan pada satu arah. Bayangkan bentuk macam ni, semua pegang tombak tuju satu tempat. Jadi macam ni, tersusun kan. Letak bekas tu atas hujung tombak, kawan tu duduk. Dia tak bilang lah 1, 2, 3 tu, tak tahulah cara dia nak tu. Jadi bila bersedia, ramai-ramai hak pegang tombak, angkat, lempak, biar Barra' bin Malik tu terlompat masuk dalam benteng. Boleh bayang tak? Bayang duk pegang tombak ni, ramai-ramai, kawan tu duduk di hujung tu, okey, ready, contoh lah ni, dia pun tak kata lah ready tu, saya yang kata. Okey lah, kata 1, 2, 3, 4, boleh faham tak lebih kurang tak gambaran dia tu. Jadi sebelum dilepaskan tu dia sebut satu benda. Dia kata, hari ini wahai sahabat-sahabat saudaraku Islam, jangan sesekali dalam kepala dan otak kamu berfikir pasal untuk kembali ke Madinah. Hari ini tak ada cerita pasal Madinah. Jangan fikir kita akan balik ke Madinah. Hari ini cuma ingat dua benda. Sama ada kita akan kembali pada Allah atau kita mati syahid. Biar dalam kepala kamu semua ada dua benda ni saja. Tak payah lagi fikir pasal Madinah. Menang kalah belakang kira. Bila dia dilepaskan, dia pesan, kalaulah kata aku ni masih hidup, bila sampai di gerbang pintu depo tu, kalau aku hidup, nescaya pasti aku akan bukakan pintu gerbang untuk kamu. Maksudnya dia akan buka belah dalam lah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, orang berpuluh-puluh ribu dalam tu, lepas dia seorang. Tu sebab tu dia kata, kalau aku hidup ni nasib baiklah, aku akan buka. Tapi kalau tak ada apa tu, memang tak ada apa lah. Tak ada apa sungguh lah. Okey. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita Bahubali? Pernah tengok filem Bahubali? Filem Tamil. Kalau orang pernah tengok Bahubali, dia dapatlah gambaran. Hak ni seorang je sahabat Nabi. Yang ni betul, yang ni real, bukan tipu-tipu. Tak ada ready for take, screen 1, test 2, tak ada lagu tu dah. Hak Bahubali tu ada ready for take 1, take 2 apa kan. Hak dia bergulung-bergulung masuk dengan tentera-tentera tu. Tu lain. Bila dia masuk, awal lagi dia dah tebas 10 orang musuh. Bayangkan kekuatan dia, semangat dia. Awal dia masuk dengan pedang dia, 10 orang dah tewas. Kemudian dia turun daripada benteng. Waktu ni lah dia nak buka pintu benteng dari belah dalam. Tuan-tuan boleh bayang, yang musuh memang bersiap siaga menunggu seorang musuh. Musuh ni duk tunggu dah orang Islam. Yang mana orang Islam pada masa tu bertungkuh lumuh nak buka pintu gerbang. Paling kot pintu gerbang lah. Kita hak belakang ni memang ready nak. Hak nak panah-panah, hak nak tombak-tombak, hak nak cantah-cantah, hak nak tikam-tikam. Apa yang dia kena? Hampir 100 tusukan. 100 ni hak bahagian anak panah pun ada, bahagian orang libah dengan pedang pun ada, bahagian orang tusuk dengan tombak pun ada. Dia cedera parah. Walaupun dalam keadaan cedera parah, pintu berjaya dibuka. Bila buka pintu ni, sahabat-sahabat semangat ni masuk, terjadilah peperangan yang besar. Nak lari tak boleh dah, duduk dalam benteng. Musuh nak lari tak boleh dah. Sebab pintu masuk tu orang Islam duduk serbu. Tak boleh buat apa dah. Hidup dengan mati je, dua-dua belah pihak dalam ni. Akhirnya selesailah peperangan dengan jumlah yang saya sebutkan tadi. Islam yang syahid 1,200, musuh 21,000 daripada 40. Separuh dah tu. Besar ni. Sebab besarnya kematian dalam benteng itulah Taman Pemurah ni dipanggil dalam sejarah benteng kematian ataupun taman maut.
Hari ni tuan-tuan boleh pi ke Najaf. Najaf duk mana lah ni? Najaf jadi ibu kota Arab Saudi ya. Arab Saudi, Riyadh. Saya pun tak pernah pi, tapi kalau tuan-tuan pi, tuan-tuan boleh pi tengoklah. Benteng tu ada lagi ke tak, masih kukuh ke, ataupun dah tinggal separuh ke, tinggal kesan saja ke, wallahu alam. Sebab biasanya sentimen orang yang pi Mekah ni bukan nak pi tempat lagu tu. Tambah-tambah tu di Riyadh. Biasanya sentimen kita pi Mekah nak pi mana? 3 je tak? Mekah, Madinah, Jeddah. Betul lah dalam kepala. Mekah, Madinah, Jeddah. Mekah, Madinah, Jeddah. Riak-riak luar pada tu tak ada dah. Kecuali orang yang betul-betul nak pi kaji tentang sejarah, semua tempat dia pi. Okey. Baik. Siapa yang bunuh Musailamah sebenarnya? Musailamah mati. Yang bunuh Musailamah ialah dahulu orang ni, orang yang dikehendaki Nabi. Nabi mark dia dalam senarai blacklist. Waktu Nabi masuk dalam Mekah 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah tu ada senarai, berbelah-belah senarai blacklist. Pesanan Nabi kepada sahabat, orang ni dapat tangkap, kita hukum bunuh. Memang senarai ni akan dihukum bunuh. Tetapi sebenarnya yang berlaku hampir 70% daripada semua senarai itu dimaafkan dan diampunkan kesalahan mereka oleh Nabi. Oleh Nabi, termasuk Ikrimah Abu Jahal, Abu Sufyan. Kemudian salah seorang lagi ialah Wahsy. Siapa Wahsy ni? Wahsy ni orang yang bunuh 4 saudara Nabi, Hamzah dalam perang Uhud. Dia ni orang Habsyah. Dia ni adalah budak belian, seorang bangsawan Arab nama Jabir bin Mut'im. Dulu Jabir bin Mut'im berpakat dengan Hindun. Hindun bini Abu Sufyan tu, dia kata kalau dalam perang ni, dia bagi motivasi pada Wahsy. Kalau dalam perang ni kamu berjaya bunuh Hamzah 4 saudara Nabi tu, status kamu sebagai hamba akan jadi manusia yang merdeka. Kamu bebas. Semangatlah dia nak jadi manusia bebas ni. Akhirnya dia tunaikan permintaan daripada Hindun dan Jabir Mut'im. Dia berjaya lunaskan tugas dia. Dia berjaya menombak siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga terkorban. Akibat itulah Nabi nak dia. Tapi bila dia jumpa Nabi dan dia masuk Islam, Nabi terima keislaman dia. Tapi Nabi pesan dah, walaupun kamu masuk Islam, jangan sesekali kamu melintas depan muka aku. Sebab bila terpandang kamu, aku akan teringat balik dekat Hamzah. Jadi dia ni seorang sahabat yang kena duduk jauh-jauh. Dia tak mau dia ni jadi nampak depan Nabi. Akhir sekali berbaloi kemaafan Nabi pada dia. Bila habis perang Yamamah, apa yang Wahsy sebut? Dia pegang tombak dia. Dia pegang tombak dia. Dahulu dengan tombak ini aku telah membunuh sebaik-baik manusia, iaitu merujuk kepada Hamzah. Dan hari ini dengan tombak yang sama aku telah membunuh sejahat-jahat manusia, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Hak betul bunuh Musailamahnya ialah Abu Dujanah. Cuma macam ni lah mudah. Yang tombak bagi kena Musailamah tu Wahsy. Jadi dengan kena tombak tu, jadi pergerakan Musailamah terbatas. Dia jadi lemah. Dia jadi terduduk dah. Waktu itulah sahabat Abu Dujanah pilibah dengan pedang yang membawa kematian Musailamah. Jadi kira hak bunuh sampai habis riwayat dia betul ialah Abu Dujanah. Tapi kita kira Wahsy lah yang bunuh sebab kena tombak tu menyebabkan kekuatan dia terbatas dah. Dia jadi lemah dah. Waktu tu bukan kata Abu Dujanah, siapa-siapa bawa pedang pun memang boleh libat dah. Tapi sebelum kena tombak tu belum tentu lagi. Jadi inilah sejarah peperangan yang begitu dahsyat yang belum pernah dirasai oleh sahabat. Perang sebesar dan sehebat ni. Perang Badar dulu mereka menang. Perang Uhud menang, Hamraul Asad menang, Perang Suwaid menang, banyak perang menang. Hak ni pun menang. Tapi dahsyat. Seolah-olah gambaran Perang Badar telah kembali dalam pemikiran sahabat. Dulu Perang Badar Nabi berdoa kan saat-saat genting. Nabi minta dengan Allah, seandainya pasukan yang kecil ini kalah, nescaya kamu sesekali tidak akan pernah disembah lagi di atas muka bumi. Kalau hak ni kalah. Tapi nasib baik Allah bantu dengan hantar tentera-tentera alam gaib, malaikat, benang.
Kali ni pun kalau tentera-tentera ini kalah di tangan Musailamah, sahabat-sahabat juga menyebut benda yang sama. Nescaya kamu merujuk kepada Allah, tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Jadi kemenangan Allah bagi. Dia banyak perang lawan murtad ni dalam sejarah. Lepas perang Yamamah, ada perang Zafar. Ada perang Zafar. Zafar ni, Khalid bin Al-Walid lawan seorang wanita, nama Salmah, wanita tu. Wanita tu nama Salmah. Lepas tu perang Darin. Perang Darin ni satu tempat nama Juwatah. Darin ni sebuah pulau. Masa tu Saidina Abu Bakar hantar 2 orang sahabat, Abu Ala Al-Hadrami dengan Musanna Ibnu Haris jadi pemimpin. Lepas tu ada satu lagi perang Daumatul Jandal. Perang Daumatul Jandal yang first pada zaman Nabi dah ada. Ni perang Daumatul Jandal lawan Bani Kalb. Bani Kalb, satu bani yang telah murtad, juga berlaku di tempat yang sama, Daumatul Jandal. Jadi bila saya sebut perang Daumatul Jandal, jangan pula fikir, bukan ke Daumatul Jandal zaman Nabi ya? Zaman Nabi tu zaman Nabi. Tu perang bukan kerana murtad. Ni perang kerana murtad dengan Bani Kalb. Kemudian ada satu lagi peperangan. Lawan lepas tu lawan Parsi. Zaman Saidina Umar ni banyak lawan Parsi. Sebelum perang Qadisiyah 636, betul-betul Rostom tu kalah, Rostom Farzak tu kalah. Ada perang Tustar dengan Parsi. Ada perang Jambatan dengan Parsi. Ada perang Muzayyah dengan Parsi. Ada perang Ulais dengan Parsi. Kemudian barulah jadi perang Qadisiyah hak besar tu. Hak lebih kurang 120,000 tentera musuh. 120,000. Hak ni baru 40,000. Tu 120,000. Kerajaan Parsi kan besar. Akhirnya Islam menang ke kalah? Islam menang. Islam menang. Sampai 3 duta Islam hantar kan? 3 duta. Mula-mula hantar Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir, dia pun tak mau dengar. Atau ada seorang lagi sahabat, nama apa? Bapak dia ingatlah, Abu Mihsan tu. Tak dengar. Masuk sahabat yang ketiga, Mughirah ibnu Syu'bah. Baru peperangan berlangsung. Sebab Mughirah ibnu Syu'bah juga seorang sahabat yang jenis tak dengar kata juga. Dia bila masuk jumpa dengan Rostom dalam kemah tu, dia tengok Rostom duduk atas kerusi. Hari ni mungkin macam sofa yang berbaldu lah, panglima perang kan. Jadi bila Rostom persilakan dia duduk sebagai duta atau delegasi pihak Islam, dia tak mau duduk. Dia tak mau duduk, dia duduk berdiri je. Jadi Rostom kata, kamu nak duduk kat mana? Kebetulan hak jadi pengawal dia tu, satu duduk pegang tombak, satu lagi pegang penyangga. Tahu kan penyangga? Yang macam Captain America tu lah. Captain America punya tu, penyangga tu. Jadi dia minta penyangga, shield tu. Dia kata, aku nak minta penyangga tu. Jadi atas kebenaran Rostom, kawan tu bagi penyangga kat dia, jaga penyangga. Dia lungkupkan penyangga tu, dia duduk sela atas penyangga tu. Maksudnya perbuatan ni boleh mendatangkan marah. Bila marah kena jual. Dia nak suruh marah dah lah, sebab 2 utusan sebelum ni tak jadi apa. Dia buat nak suruh Rostom tu jadi geram, Rostom tu jadi marah. Dia duduk atas tu lah, pegang pedang dia. Lepas tu jadilah perbicaraan-perbicaraan yang menyebabkan Rostom ni naik angin. Akhirnya terjadilah peperangan. Peperangan yang besar, perang Qadisiyah. Waktu ni lah jumlah yang kecil tadi berjaya dimenangi oleh Islam kerana pada masa tu, yang ni lah kes hak kata Saidina Umar duduk di Madinah, duduk bersembang dengan sahabat, tiba-tiba Saidina Umar bangun kan. Wahai sahabat, maju ke tepi, naik ke atas bukit. Orang lain tak nampak. Tapi masa tu Allah bagi gambaran pada Saidina Umar keadaan sahabat yang tengah berperang. Dia duduk tengah bersembang dengan sahabat lain di Madinah. Tiba-tiba dia bangun. Wahai sahabat sekalian, undur, maju ke atas bukit. Kawan tu pun, awak lagu ni. Rupanya tadi Allah bagi dia satu gambaran, pandangan, nampak sahabat-sahabat tu. Bagi kasyaf dekat dia. Dia seolah-olah dia duduk Madinah ni bagi arahan kat sahabat. Tu perang Qadisiyah. Jadi strategi yang diatur oleh Khalid, masa ni Khalid buat sistem gerakan ombak. Bukan ombak, cerita ombak tu dah. Ombak. Pernah tengok dah EPL?
English Premier League, bila mereka nak bagi sokongan, hak depa sebut ramai-ramai, depa bangun duduk atas kerusi tu, dia membentuk macam bendera tengah berkibar kan. Depa bangun duduk, dia macam gelombang. Inilah strategi yang disusun oleh Khalid. Jadi bila umat Islam tadi bergerak lagu ni, gelombang, walaupun jumlah kecil, dia nampak ramai. Jumlah kecil nampak ramai. Ni yang menyebabkan musuh jadi geram, musuh jadi takut sehingga pecah belah. Tu banyaklah kena belajar strategi perang. Sama macam perang Hamra'ul Asad lepas perang Uhud tu. Nabi jumlah tentera sikit je. Tapi bila Nabi berkhemah waktu malam, dia suruh sahabat pasang jamun, pasang api tu nampak seolah beribu. Pasang api pacak. Musuh duduk jauh ni, Allah ramainya. Sana api, sini api. Padahal orang tu tak ada banyak tu. Dan sebab malam tak nampak kan. Tu strategi perang juga. Banyak. Ada satu lagi dia panggil perang Ziqarat. Sahabat tu seorang je. Tapi dia nak tunjukkan ramai, dia duduk belakang bukit. Tu sesuai lah dengan condition dia seorang. Bila dia duduk belakang bukit, dia sebut suara tu supaya musuh dengar. Musuh pun kata, ada di belakang tu orang Islam. Tapi bila dia duduk belakang bukit, dia naik kuda, dia banyak anak panah. Dia lepas anak panah ni sambil naik kuda. Bayangkan dia bergerak tu, lepas. Jadi musuh nampak, sini anak panah, seolah-olah ramai. Padahal dia seorang je duduk atas kuda tu sambil bergerak tu. Tapi sebab bukit, mereka tak nampak. Tu salah satu strategi juga. Strategi tu sebab seorang tu lagu tu lah boleh buatnya, nak menunjukkan kepada musuh ramai. Jadi musuh takut nak pergi belakang bukit. Padahal kalau pergi, dia pun sebut lepas perang tu, kalau lah musuh mari memang aku lari pun. Siapa dia tu? Abdullah bin Al-Aqwa. Sahabat Abdullah bin Al-Aqwa. Sebenarnya dia nak pergi berburu. Pagi tu dia nak pergi berburu perang Ziqarat ni. Geng-geng Banu Fazarah diketuai oleh Uyainah bin Hisin ni, mereka pergi nak memberontak di Madinah. Tapi sebab berasa tak harap mana pemberontakan, bila nak balik, mereka di tengah padang ragut tu, mereka nampak 40 ekor unta. 40 ekor unta. Yang duduk tengah jaga tu ialah anak Abu Zar dengan isteri Abu Zar. Dua-dua tu mereka bunuh. Bini Abu Zar mereka bunuh, anak Abu Zar mereka bunuh. 40 ekor unta tu unta Nabi. Mereka tolong jaga, mereka tolong gembala. Mereka pun curi unta Nabi. Kebetulan Abdullah bin Al-Aqwa tadi dia nak keluar berburu pagi tu. Dia lah terserempak dengan mereka ni. Jadi sebab dia seorang, dia tak boleh buat apa. Dia buat gaya tadi. Dia panah tu. Tu cerita perang Ziqarat. Perang Ziqarat ni perang selepas perang Banu Lihyan, dan lepas perang Ziqarat ni terjadilah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Tu adalah tahun 6 Hijrah. Perang-perang juga 9-10 dah ni. Saya pun penat ni, tak larat dah. Boleh berhenti dah. Isya awal dah ni kan, 8 lebih. Boleh berhenti lah. Jadi poin kita malam ni perang Yamamah. Hak lain tu kita panggil istitrak. Tahu tak apa dia istitrak? Baik. Okeylah malam ni kita sebut. Sebab sebelum ni ramai orang tanya. Kita tak ada apa pun. Jadi ramai orang tanya, bila ustaz bagi ceramah, bila ustaz bagi speech, apa kaedah ceramah yang ustaz guna? Saya cakap, antara kaedah yang saya paling suka ialah istitrak. Istitrak ni satu kaedah yang dimulakan oleh seorang sarjana lughah, nama dia Al-Jahiz. Cari seorang lelaki nama Al-Jahiz yang terkenal dengan kitab dia Al-Bayan wa Tabyin, Kitabul Hayawan. Dia orang pertama yang telah seleksi binatang-binatang, hampir 100 lebih binatang, yang kemudian dia tetapkan binatang ni jenis lagu mana, binatang ni jenis lagu mana, Kitabul Hayawan dia. Dan dia mati pun, nak cakap dia ni bijak dan dia orang rajin membaca, dia mati pun disebabkan tertimpa oleh rak buku. Hari dia nak mati tu, dia nak pergi ambil buku, nak mengecek buku, celah-celah rak dia tu. Tiba-tiba rak repuk ke apa, terbalik, dia pun mati celah rak buku. Ni orang mati dalam ilmu sungguh lah. Baik. Dalam satu kaedah bayan wa tabyin dia, istitrak ni maksud dia lompat. Tapi tak pernah pula ustaz ceramah sambil melompat. Bukan maksud lompat tu.
Maksud istitrak ni, seorang yang nak guna kaedah istitrak, dia kena ada banyak ilmu. Dia kena ada banyak pengetahuan, dia kena ada banyak informasi. Tu Jahiz, saya bukan kata saya, tapi kaedah tu saya guna. Orang yang istitrak dia macam ni. Sebab tu dalam buku dia Bayan wa Tabyin ni, bila dia mengarang satu bab tu tak akan pernah selesai. Satu bab pertama tak selesai sebab apa? Bila dia jumpa satu benda yang istimewa dan special, dia lompat pergi cerita benda lain. Itu maksud istitrak. Contohlah, dia duk cerita, ada satu benda yang dia rasa perlu didetailkan pada orang. Dia pun lompat dah, dia ceramah benda tu. Sehingga dia ceramah, habis tu, habis masa lah. Tak ada habis ni. Lepas tu, kadang-kadang ada masa dia lompat tu, dia duduk tengah cerita hak tang lompat tu, dia jumpa pula satu benda menarik, dia pergi cerita pula satu. Lompat, tak tahu. Last kali, kita sambung minggu depan. Dia bukan apa. Jadi, dia orang, sebab apa dia boleh jadi istitrak? Sebab dia ada banyak benda lah, dia boleh cerita banyak benda tu. Tu hak asalnya, kita tak ada apa pun. Sikit sangat je ilmu kita. Itulah kaedah yang kita guna. Sebab apa? Bila jumpa satu benda penting, kita rasa tak puas hati. Sekiranya kita tak sampaikan benda tu pada orang. Hak kita rasa penting lah. Banyak benda penting, banyak benda tak penting. Sebab bila kita bercakap isu penting atau tak penting ni, dia tak boleh nak letakkan atas diri kita. Satu benda yang kita rasa penting, belum tentu jadi kepentingan pada orang lain. Satu benda yang jadi kita rasa berguna pada kita, belum tentu benda yang sama tu berguna pada orang. Kita bagi kita, aku penting benda ni. Tapi mungkin pada orang lain tak penting. Jadi kalau kita nak bersungguh benda tu pun ikut kita lah, orang lain tak perlu. Dan apa yang orang lain jadi penting bagi dia, berkemungkinan tak penting pun bagi kita. Bagi orang tu penting, bagi kita tak penting. Jadi jangan kita menganggap kepentingan dan keperluan seseorang tu sama dengan kita. Sama dengan kita. Jadi atas sebab-sebab tertentu, kalau saya rasa ada kepentingan untuk diceritakan benda tu, saya cerita. Tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan rasa benda tu penting, berguna untuk tuan, kalau tuan kata, cerita ni tak penting, tak penting lah. Mungkin kita tak penting, orang lain nak dengar tu, bagi dia ada kepentingan. Nak memuaskan hati semua manusia ni, mampu tak? Tak mampu. Hak ni kata, ustaz puas hati dah malam ni. Saya tak puas hati ustaz. Hak ni pula tak puas juga. Hak ni puas, payah. Payah nak memuaskan semua hati manusia. Cukuplah sekadar kita mengenal sempadan kudrat dan kemampuan kita. Apapun yang baik datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain lah. Datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha. واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.